Alhamdulillah, ni dah sahabat-sahabat yang sanggup datang. Alhamdulillah. Maksud 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi fid darin amin. Bagi mana tu? Atas kali. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhi'ata wa targhabu fid dunya. Jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya kampung perhasilan, maka sebab bagi gemar kamu pada dunia. Jadi jangan dengan asbab perusahaan kita yang kita kerjakan atas dunia ni menjadikan kita orang yang kasih kepada dunia. Kasih kepada dunia. Apa maksud kasih kepada dunia? Kasih kepada dunia ni dengan makna kita simpan dalam hati kita perkara-perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Itu maksud kasih akan dunia. Dunia yang dimaksudkan itu ialah perkara yang tidak memberi manfaat selepas daripada mati. Jadi harta kita, kalau harta kita itu menyebabkan kita melupakan Allah, maka jadilah harta kita itu dunia. Kalau harta kita itu menyebabkan kita jadi orang yang dekat dengan Allah, maka harta itu tadi termasuk dalam akhirat. Samalah seperti sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum. Kerana ada di kalangan sahabat yang kaya-kaya, yang saudagar, tapi tidak melalaikan mereka daripada agama. Jadi kalau sahabat-sahabat daripada orang-orang yang senang-senang, yang Allah Ta'ala luaskan rezeki, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Tapi pastikan kita punya kemewahan, keluasan harta benda tadi itu tadbir mengikut apa yang Allah perintah, barulah tak masuk dalam kata dunia tadi tu. Jadikan harta benda kita tu adalah asbab memudahkan kita untuk mendekatkan diri dengan Allah, mendekatkan diri keluarga kita dengan Allah, barulah berkat kita punya rezeki itu. Jangan disebabkan keluasan rezeki tadi menyibukkan kita sampai kita tidak ada masa untuk akhirat kita. Ini yang kita takut. Inilah di antara asbab Nabi memberi peringatan untuk orang-orang yang nak berlebih-lebih dalam memiliki harta. Islam tak larang nak memiliki harta yang lebih. Cuma Islam mengingatkan. Kerana apa? Dalam berlebih-lebihan pada harta tadi akan menarik seseorang tu kepada melupakan agama. Sebab tu yang Islam bagi warning tu. Bukan larang, bukan makna siapa kaya tu hukumnya haram. Dah, Islam tak larang pun. Islam bagi Allah Ta'ala, Nabi bagi amaran tu sebagai peringatan. Makna jaga-jaga. Kalau kita ni duduk dalam keadaan mewah harta, luas harta, nanti lama kelamaan takut-takut kita jadi leka, lupa, lalai dengan akhirat. Itu yang Nabi pesan. Mafhum di sini, faham di sini. Kalau kita banyak harta tapi tetap tidak melalaikan kita, tak jadilah kesalahan. Silakanlah dengan kekayaan tu. Silalah dengan bisnes kita tu, tak ada masalah. Sebab apa? Bisnes kita tadi tu tak menggagalkan akhir. Kita tahu ada masa kita pergi belajar, masa sembahyang, sampai waktu keluar zakat, kita keluar zakat. Ada orang pakai miskin minta bantuan, kita ulurkan bantuan. Kita tak bersifat sombong, tak bersifat pentingkan diri. Mana macam sahabat, mulialah. Walaupun dia orang kaya, dia mulia di sisi Allah. Jadi untung dua. Orang kaya ni dia ada dua kelebihan. Satu, untungnya jadi mulia dengan Allah dengan sebab amalan badaniah yang dia buat. Apa maksud amalan badaniah? Mana amal ibadat yang dibangsakan kepada tubuh badan. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah. Zakat tu dah masuk harta. Mana amal ibadat lah, semayang dan macam-macam lagi. Yang kedua, dia jadi mulia sisi Allah dengan sebab maliyah dia. Yang ni harta yang ada pada dia. Digunakan harta dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi orang ni dapat dua kemuliaan. Orang miskin tak dapat ni. Orang pagi miskin tak dapat kelebihan ni. Orang tanya ada untuk orang kaya je. Tapi orang kaya yang pandai, orang kaya yang ada ilmu agama, dia akan dapat dua ni. Tapi kalau sekadar kaya tapi tak ingat agama, dia tak dapat. Dia hanya dapat kelebihan badaniah je. Tu pun kalau ada.
Jadi dari segi amal ibadat badan pun dia hebat, dari segi amal ibadat yang bangsa harta benda pun dia hebat juga. Masya Allah tabarakallah. Untunglah dia dunia akhirat, terpujilah dia dunia akhirat. Untung orang yang kaya-kaya tiru akhlak sahabat-sahabat, barulah mulia. Jangan tiru macam Qarun. Jangan jadi macam Qarun. Dia kaya lepas tu sombong. Pentingkan diri, jangan. Jadi Allah Ta'ala tak cela kaya tu. Yang Allah Ta'ala cela kaya yang melupakan perintah Allah. Baik, artinya jangan menyangka mereka itu. Engkau tu. Adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu. Mana ada pun orang-orang yang tak dilalaikan oleh perusahaan mereka itu, maka harus baginya menjadikannya. Silakanlah, teruskanlah usaha tu, teruskanlah bisnes tu, jadilah jutawan ke apa, ikutlah, jadikan, silakan. Bahkan Islam pun berbangga dengan orang-orang kaya yang jenis macam tu. Kerana tanpa orang jenis kaya macam ni, maknanya Islam pun jadi lemah juga, betul? Sebab nak maju pun kena ada ekonomi. Jadi sinilah tempatnya memerlukan orang-orang kaya yang takut kepada Allah. Tapi kalau jadi kaya, pentingkan diri, tak nolong Islam juga. Tak dapat tolong Islam juga. Yang Islam nak tu orang kaya yang memahami agama. Maka harus baginya menjadikannya. Maka tiada ada hadis ini mansuh dengan menjadikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wasallam dan sahabat radhiyallahu ta'ala akan kebun. Seperti mana rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Beberapa orang laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu boleh berniaga dan berjual beli daripada zikrullah. Walaupun dia berniaga, walaupun dia bisnes, walaupun dia ada kebun, tetap tidak melekakan dia dengan tanggungjawab terhadap Allah. Orang ni dipuji oleh Allah ni. Orang yang jenis macam ni, dia masuk dalam orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dia termasuk, cuma tak sebut nama Mamat bin Dolmat, tak sebut lah macam tu. Tapi dah masuk dalam kata umum. Barang siapa yang berurus niaga, mengusahakan sesuatu atas dunia ni, tapi dengan usaha dia tu tak melalaikan dia daripada tanggungjawab kepada Allah, dia tu masuk dalam kata orang-orang yang dipuji oleh Allah. Maknanya kalau sahabat-sahabat masuk dalam golongan tu, sahabat-sahabat dah masuk dalam orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Masya Allah tabarakallah. Usahakan diri kita ke situ. Kita masuk dalam tu. Dan ketahui olehmu bahasanya harta itu tiada dicela. Islam tak cela harta. Pakailah apa nak pakai. Orang kaya pakai cara kaya dia, orang sederhana pakai cara sederhana dia, tak ada masalah. Islam tak cela. Bukan maknanya dia pendapatan dia berjuta-juta tapi pakai kancil dia contoh. Islam tak larang pun, pakailah apa kenderaan dia nak pakai. Dengan mak layak, dengan kemampuan itu, keluasan harta. Tapi jangan sombong. Tang situ yang Islam larang tu. Dalam pakai macam tu, sombong pula, menyakiti orang pakai miskin pula. Pakai motor superbike, jumpa Honda Cup, sepak terajang je kawan tu, contoh jangan. Janganlah lagu tu. Contoh. Pakai superbike, lepas tu nak berpuak-puak pula dah. Motor mahal, tak nak kawan dengan motor murah. Islam larang benda macam tu. Jadi tak ada faedah kalau macam tu. Ni sifat ni lah yang kita nak cuba buangkan dalam hati-hati kita. Kadang-kadang ialah motor dia lebih mahal pada orang. Kadang-kadang dia tak nak kawan dengan orang yang motor murah ni. Jadi jangan macam tu. Sifat macam tu Islam tak suka. Jangan ni. Tak perlu nak resih-resih lah. Jangan. Kalau seandainya begitu, di sinilah tempat Allah cela kita. Kalau pakai motor mahal macam mana pun, ada 5, 6, 7 biji motor dekat rumah pun, tapi dia tak ada pun sikap macam tu, sombong. Pilih-pilih kawan, nak kawan dengan orang kaya je, dengan orang-orang yang tak kaya tak nak kawan. Jadi ini sifat yang dicela oleh Allah. Ya Allah, jangan nanti Allah benci kita. Allah benci kita. Kita nak jadi bikers yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Kita nak jadi bikers Muslim, bikers mukmin, yang mana akhlak kita, sifat kita berbeza daripada orang yang bukan Islam. Jadi orang akan nampak, ni mamat-mamat bikers Muslim ni lain akhlak dia lah. Tak ada sombong,
barulah Allah pun bangga dengan kita, Allah pun kasih dengan kita. Tapi kalau pakai yang motor mahal, lepas tu nak berpuak-puak, nak bergaduh-gaduh, itu tak nak. Orang makin pakai motor tujuan nak mengeratkan ukhuwah, makin banyak saudara, makin banyak kawan, ni dah. Makin pakai motor mahal-mahal, makin apa? Siapa Syafiq? Makin apa? Makin apa? Makin tak bertegur siapa. Janganlah lagu tu Salah isi minyak pun gaduh. Isi minyak pun gaduh. Salah isi Allah Akbar. Jangan hutang budak tu tak ada motor. Ada marah dia. Aman. Jangan tak pakai Honda, the power of dream. Tak ada. Islam tak larang tukar motor. Tukarlah motor. Tapi jangan sifat-sifat macam tu. Ni pun nak tukar je. Kawan kita dah tukar. Azim dah tukar Azim. Azim dah tukar. Azim dah tukar, alhamdulillah. Tukar daripada ada jadi tak ada. Daripada ada jadi tak ada. Daripada ada jadi tak ada. Alamak. Jangan. Jangan jadikan apa yang kita miliki tu asbab Allah benci kepada kita. Tu maksud. Pakailah apa pun. Allah tak larang pun. Tapi hindarkan sifat-sifat macam tu. Barulah kasih dengan kita. Pakailah mahal macam mana pun. Bugatti ke, Ducati ke, ikutlah. 1000 ke, Gebit ke, apa lagi? Arwang ke, Arwang Eng ke. Arwang Eng ke, ikutlah. Pakailah. Islam tak larang. Tapi jangan bersifat dengan sifat-sifat tu. Sombong, persis, suka bergaduh, berpuak-puak, itu Islam larang. Jangan jadi macam tu. Baik. Dia punya harga motor tak adalah mahal now. Setakat 200,000 tu. Tapi dengan sebab tu kita dibenci oleh Allah. Tak padan dengan benci Allah tu. Dengan gerta, dengan harga dia tu. Yang harga 200, 300, 400,000 tu. Asbab Allah jadi benci kita. Pagi, petang, siang, malam. Tak padan, tak berbaloi. Tak baloi. Tak baloi. Jangan kata motor kecil tak sombong. Tu tadi kata pakai motor besar ke, motor kecil ke. Kadang-kadang yang kecil ada sombong cara kecil dia. Yang besar sombong cara besar dia. Jadi jangan sombong. Tak kira besar kecil, jangan sombong. Kadang-kadang dia jumpa tim dia, tim kecil, kadang dia sombong kan. Tentang motor sebesar tu tadi sebiji, dia sailang ramai-ramai kat highway. Jangan lagu tu, bahaya. Jangan. Tak kira motor besar, motor kecil, jangan buatlah macam tu, tak elok Kan kita tertonggeng orang lain juga nak tolong kita pun. Kan kawan kita yang geng-geng mahal-mahal tu luar negara, bila nak balik selamatkan kita? Kan motor Honda Cup gak tolong angkat kita. Contoh. Sebab tu kita kena fikir benda-benda tu. Kadang kita ni kalau sombong Allah tak ada tunjuk kan. Kita kata aku tak heran lah dengan geng-geng kau ni. Tunggu nanti Allah tak ada uji kita. Masa tu lah besok baru nak menyesal macam-macam. Jadi pakailah. Islam tak larang. Harta itu tidak dicela oleh Allah. Akan dia semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada Allah Ta'ala, daripada ibadat. Pakai 125 pun, dengan sebab 125 tadi tak semayang, tak pergi mengaji, sini Allah Ta'ala cela. Pakai basikal je pun, tapi dengan sebab basikal tadi tak ada masa nak semayang, tak ada masa nak menuntut ilmu, Allah cela juga pakai basikal pun. Jalan kaki sama juga, tak ada harta pun tapi lalai pada Allah, sama juga dicela oleh Allah. Jadi Islam tak mencela harta itu semata-mata. Yang Allah Ta'ala cela harta yang melalaikan kita daripada tanggungjawab kepada Allah. Adapun harta yang menolong atas ibadat, maka iaitu dipuji. Dia ada arwan tapi sampai tempat kuliah dipuji. Ada apa lagi? S1000 sampai dipuji. Ada apa lagi? Rabbit sampai kuliah agama dipuji. MT-09 ada lagi sampai dipuji. Motor kecil tadi apa? Motor kecil apa? LC sampai apa? Syafiq yang berlukam SYM sampai. Syafiq sampai. Alhamdulillah dipuji oleh Allah. Azim tompang orang sampai juga. Dipuji oleh Allah bersungguh walaupun tak ada motor, tompang orang. Alhamdulillah. Itu pun tadi terpaksa pun tak tahulah, mudah-mudahan ikhlas.
dan sebagainya. Ardu 5. Sampai untuk baru sampai, masya-Allah tabarakallah. Tak kira lah. Asalkan bila harta tu menjadi asbab memudahkan urusan kita, Allah puji lah. Tak kira lah apa jenama dia. Dah cari tempat berhenti lah. Dah buat apa banyak. Ada pun harta yang menolong ibadah, Allah Ta'ala puji. Pakailah Lamborghini ke, Bugatti ke, Ferrari ke, ikutlah. Allah tak larang. Silakan. Silakan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu as-salihu lil mar'i as-salihi. Artinya sebaik-baik sesuatu harta yang baik adalah duduknya bagi seseorang yang baik. Makna harta yang baik ni dia akan duduk pada orang baik-baik. Faham dia tu? Kalau orang jahat, harta yang jahat duduk pada orang-orang yang jahat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan diri kita semua. Bukan semestinya kita ni bikers, kita ni tak payah ambil berat tentang hal agama. Tak, agama hobi-hobi. Jangan asbab hobi kita besok jadi azab di hari kiamat. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan kita, isteri kita, anak-anak kita, keturunan kita, sahabat anak kita, yang hadir, yang tak hadir, yang jauh, yang dekat.